Sentimen agama dan kaum sering menjadi isu utama di kalangan rakyat Malaysia dan sebab inilah kita mampu memahami kesan dan akibat pergolakan Palestin-Israel secara mendalam. Ini kerana sentimen kita masih didorong emosi dan mitos yang sebenarnya boleh dijawab dengan fakta sekiranya kita cuba mencari penjelasannya. Ramai di luar sana mudah terpengaruh dengan perkongsian viral tanpa sumber, satu masalah besar di kalangan ahli masyarakat kita. Oleh itu, di sini cuba perjelaskan 3 salah faham yang masih popular di kalangan rakyat Malaysia melibatkan isu rampasan Palestin oleh rejim Zionis, agar kita lebih cakna tentang isu di sana dalam konteks perspektif yang berbeza. Teruskan menonton dan jangan lupa ikuti channel kami. Yang pertama adalah adakah McDonald's masih menyalurkan dana kepada Israel? Setiap kali Israel membedel Palestin, akan tular gesaan agar rakyat Malaysia memboikot rangkaian restoran McDonald. Ada pepatah sering dikongsikan berbunyi, makan di McDonald's seolah-olah kita sendiri sumbang dana peluru untuk tentera Israel tembak warga Palestin. Sudah bertahun-tahun mitos ini segar, sedangkan jika kita rajin membaca berita, sepatutnya kita tahu seluruh perniagaan McDonald's yang ada di negara kita telah pun diberi konglomerat perniagaan gergasi dari Arab Saudi iaitu Kumpulan Perniagaan Ali Reza, melalui anak syarikat mereka Reza Food Services. Sejak tahun 1994, Reza Food Services telah menjadikan rangkaian restoran McDonald's bawah kendalian mereka di Asia Barat dan telah berjaya mencapai persetujuan untuk membeli keseluruhan rangkaian restoran di Malaysia dan Singapura pada bulan Disember tahun 2016. Apa yang agak menunjukkan pada 18 Mei 2021, McDonald's Malaysia masih perlu melakukan laporan polis setelah tular mesej WhatsApp menggerakkan usaha memboikot rangkaian restoran tersebut di kalangan rakyat Malaysia, ekoran hubung kaitnya dengan Israel. Entah berapa banyak laporan polis telah dibuat McDonald's Malaysia dalam tempoh 1 dekad, bagi mengawal impak penularan palsu kepada perniagaan mereka. Seterusnya iaitu nombor 2 adalah, adakah semua Yahudi sokong agenda Zionis? Satu salah faham kerap berleluasa di kalangan ahli masyarakat kita adalah berkenaan kritikan terhadap Yahudi, Israel dan Zionis yang bercampur aduk. Seringkali kita semua gagal membezakan ketiga-tiganya. Orang Yahudi dituduh dengan dakwaan yang teruk seperti jahat, busuk hati dan kejam sedangkan realitinya ketiga-tiganya berbeza. Yahudi adalah kepercayaan agama dan identiti bangsa. Zionis adalah piagam atau ideologi nasionalis atau politik. Sementara istilah Israel pula adalah nama negara haram yang telah pun ditubuhkan hasil rampasan tanah orang Palestin. Diambil sempena nama gelaran Jacob, Nabi Ya'qub dalam Islam, yang diberi gelaran itu oleh Tuhan setelah mengalahkan Tuhan dalam perlawanan Gusti. Israel dalam konteks ini bermakna dia yang bertembung dengan Tuhan dan menang. Wujud banyak organisasi penganut Yahudi lantang melawan apa yang cuba dilakukan oleh individu gerakan Zionis yang cuba menubuhkan sebuah negara atau kerajaan mutlak berasaskan identiti dan kepercayaan spiritual yang dibawa oleh ajaran Yahudi. Ideologi anti-Zionis ini haruslah dipahami tidak terhad kepada masyarakat Islam semata-mata. Sebaliknya turut dikongsi orang Yahudi yang benci dengan kemungkaran rejim Zionis walaupun mereka saudara seagama. Kumpulan paling lantang di kalangan masyarakat penganut Yahudi yang melawan agenda Zionis adalah komuniti Yahudi Haredi, sebuah kumpulan ortodoks. Seterusnya adalah fakta nombor 3 iaitu, adakah orang Islam mesti anti-Israel? Terdapat hampir 1.89 juta individu berbangsa Arab, majoritinya Muslim merangkumi 17% daripada jumlah populasi Israel dan mereka adalah komuniti minoriti terbesar di situ. Oleh kerana asimilasi itu, terdapat keperluan untuk Angkatan Tentera Israel atau Israel Defense Force, IDF, membuka kemasukan kepada anggota dari komuniti Muslim Israel, menyertai perkhidmatan tentera. Wujud kumpulan kecil anggota tentera beragama Islam yang berkhidmat untuk mempertahankan negara Israel, walaupun berbangsa Arab dan beragama Islam. Bahkan ada juga yang ditugaskan untuk melakukan sekatan ke atas warga Palestin. Jumlah mereka bagaimanapun tidak ramai. Dianggarkan sekitar 500 orang kesemuanya, namun penyertaan individu Muslim ke dalam Angkatan IDF dilaporkan semakin meningkat saban tahun ekoran prospek kerjaya yang stabil.
Walaupun begitu, sentimen negatif masih kedengaran di kalangan masyarakat Muslim yang tinggal di Israel setiap kali ada individu Muslim menyatakan persetujuan untuk berkhidmat dengan IDF. Mereka masih berpegang teguh kepada stigma anti-Israel, disokong sentimen masyarakat Muslim Israel yang enggan melihat ada individu Muslim menjadi tali barut Israel yang mengerah tenaga kepada pengusiran rakyat Palestin dari bumi mereka sendiri. Persoalannya, berapa lama kumpulan minoriti terbesar ini mampu mempertahankan sentimen itu dalam negara kawalan Zionis? Yang pasti mampu menjanjikan habuan dunia jika dibandingkan dengan hidup susah yang menimpa masyarakat Islam Palestin. Secara kesimpulannya, sudah tentu Israel adalah musuh yang nyata bagi orang Islam. Mereka akan cuba menyakitkan hati semua orang, tetapi memahami setiap tindakan kita terhadap Israel juga memerlukan pemahaman yang baik. Sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih. Jangan lupa ikuti channel ini dan anda amat dihargai.